Keadaan angin dengan apa semua duk terjah badan ni, dia boleh tertidur, aksiden dua-duanya. Aksiden dua-duanya. Mujur alhamdulillah. Tak ada apa-apa berlaku lah ni jadi orang kuat kita. Tapi nak sebutnya dia tengah duk buat motor tidur tu. Sahabat saya, ustaz saya tak mau sebut nama lah. Allah bagi nikmat tidur kat dia. Dia kuliah Hulu Kelang, rumah di Gombak ni, daripada Hulu Kelang nak pergi di Gombak ni, sepanjang stesen minyak tu terpaksa berhenti kerana mengantuk, tuan-tuan sekalian. Dekat je tak? Daripada Hulu Kelang, daripada Taman Permata dia kuliah subuh, nak boleh sampai ke rumah ni sepanjang perjalanan tu, mana stesen minyak terpaksa dia berhenti 5 minit sekali berhenti tidur, 5 minit sekali berhenti tidur. Tu setara duk bawa kereta, apatah lagi dengar kuliah, tuan-tuan. Tak contoh. Itu manusia. Jadi jika sekiranya kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat sifat kita mengantuk, kadang-kadang tersilap. Allah silap apa? Sepatutnya lah ni pukul 7 nampak matahari terbit dah, tiba-tiba tak naik, silap ni. Kita duk rasa begitu. Kita duk rasa kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu perkara yang sepatutnya dinafikan oleh kita, maka kita telah terkeluar daripada Islam. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang ketiga disebutkan oleh pengarang antara perkara yang membatalkan syahadah ataupun perkara yang membatalkan iman seseorang itu apabila kita mengingkari atau mencela sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat uluhiyah itu iaitulah kita sabitnya ketika mana perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad kita yang kita imani bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya layak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tiada yang lebih berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah ketika mana kita meyakini dan beriktikad bahawasanya segala apa yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan undang-undang yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yang dikemukakan oleh Allah pada manusia, kita mengingkarinya, maka kita mengingkari sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh pengarang, kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia. Kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia, iaitulah dia mengingkari sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disembah, yang tiada Tuhan melainkan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingkari bahawasanya adanya hukum dan undang-undang yang lebih baik selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita mencela ataupun mengingkari sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh pengarang, inilah salah satu di antara perkara yang boleh membatalkan iman manusia. Perkara yang boleh membatalkan iman manusia, dan inilah yang berlaku kebanyakan dalam masyarakat kita. Orang duk rasa macam dia tu tidak kata, dia tidak mengingkari apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dia duk rasa dia tidak sembah tokong, lagi tu dia tak kata dia tu dah batal iman dia. Tapi kadang-kadang selain daripada dia melakukan dengan perkataan, kita dah sebut dah, iman itu juga boleh terkeluar melalui perkataan kita. Yang ni yang jarang orang perasan. Perkataan yang tidak satu pun dalam ayat Al-Quran yang tidak Allah menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Berkaitan orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, yang tidak ada keinginan untuk melaksanakan hukum Allah, yang rasa, yang juga bersekongkol dengan orang yang tidak ingin melaksanakan hukum Allah. Faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasiqun. Faulaika humul zalimun. Ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, tuan-tuan sekalian, yang terakhir sekali yang disebutkan oleh pengarang, ialah ketika mana kita mengingkari ataupun mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kerasulan Nabi.
Iaitulah perkataan ataupun perbuatan i'tiqad yang menafikan ataupun mencela kerasulan ataupun peribadi orang yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengingkari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebangkitan selepas mati, tentang mahsyar, tentang hisab, tentang mizan, tentang titian sirat, tentang syurga neraka dan lain-lainnya daripada perkara-perkara gaib. Kita mengaku nak kita ingkar, kita tak ingkar Nabi. Kita setuju Nabi itu utusan Allah, kita setuju Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, tetapi kita mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi. Kita mengingkari apa yang disebutkan oleh Nabi, adanya hisab pada hari akhirat, adanya kematian, kehidupan selepas kematian, adanya syurga neraka. Kita tak nampak, kita kata mustahil benda tu ada. Kita menafikan apa yang dibawa oleh Nabi, yakni kita telah mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Tuan-tuan balik rujuk tuan-tuan. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam di kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Muhajirin orang yang berhijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Siapa golongan ansar? Golongan yang menyambut golongan muhajirin di kalangan Aus dan Khazraj yang juga penduduk tetap di Madinah. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut golongan muhajirin dan ansar dengan baik-baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meradai mereka dan mereka meradai Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka dijanjikan oleh Allah syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Maka demikian itulah merupakan kemenangan yang paling agung. Tuan-tuan, Allah ta'in ni bahasa Arab. Allah sebut nama golongan muhajirin dan ansar. Allah sebut golongan yang bernama muhajirin dan ansar. Siapa golongan muhajirin ansar? Tuan-tuan bukalah dalam kitab-kitab sirah. Siapa dia golongan muhajirin ansar? Golongan muhajirin dan ansar ini disebutkan. Golongan muhajirin dan ansar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka itu adalah golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga, yakni di kalangan para sahabat. Para sahabat Nabi, tuan-tuan. Para sahabat Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, saya mengajar semalam di surah Cubadah, baca kitab sirah, mengajar berkaitan dengan Ghazwatut Tabuk, peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ni Allah rakamkan dalam Al-Quran, farihal muqallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa qalu la tanfiru fil harri qul nar jahannam ashaddu harra. Peperangan Tabuk ni berlaku dalam suasana yang panas. Di samping kebetulan buah-buah yang rangup berlaku pada ketika itu, maka timbullah propaganda yang dibuat oleh golongan munafik, cuba nak menyekat di kalangan para sahabat supaya tidak keluar berjihad atas alasan qalu la tanfiru fil hari, jangan kau keluar berjihad di tengah panas yang terik. Allah jawab, qalu nar jahannam asyaddu harra, neraka jahannam tu lebih panas daripada apa yang kau rasa. Allah jawab gitu ya. Tapi nak sebutnya dalam situasi tersebut, rupa-rupanya ada 3 orang sahabat Nabi. Sekali pun lepas Nabi balik dalam Ghazwah Tabuk itu, datanglah golongan-golongan hak tua-tua. Nabi tak kata apa, sebab mereka dah lemah. Datang golongan munafik yang di kalangan mereka masih muda. Nabi tak kata apa, Nabi tahu apa ni munafik. Cakap pilah berbuih macam mana pun takkan mereka ikut berjuang. Tiba-tiba ada 3 orang sahabat Nabi yang Nabi kenal mereka.